wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni minka fahman. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang bahagia lagi hormati tuan ceramah kita, yang bahagia Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz, mantan Imam Besar Masjid Negara, mantan penasihat agama Istana Negara, merangkap penasihat pada Yang di-Pertuan Agong, dan beliau merupakan pendakwah bebas. Yang bahagia Datuk Ira Latif bin Datuk Haji Tabiji, Adun Kawasan Teluk Mas, merangkap Exco Kerajaan Negeri Melaka. Yang bahagia pengerusi Japarun Duyung, iaitu Datuk Zaini bin Ismail. Yang dihormati pengerusi Masjid Al-Abrar, Tuan Haji Osman bin Baba. Pengerusi JKKK, Encik Zainal bin Haji Nordin. Yang bahagia Tuan Haji Damanhuri bin Husin, Imam 1 Masjid Al-Abrar Semabuk, yang merangkap pengerusi Persatuan Pegawai-Pegawai Syarak Negeri Melaka. Yang bahagia sidang Azmi bin Baharudin. Yang dihormati Ustaz Abdul Halim bin Tawil, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pejabat Agama Daerah Melaka Tengah. Pegawai-pegawai Jaim AJK Masjid Al-Abrar Semabuk, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah SWT kerana pada hari yang mulia, hari ini hari Jumaat, hari yang mulia penghulu segala hari, kita bersama-sama berkumpul di Masjid Al-Abrar Semabuk, Melaka pada malam ini untuk mendengar ceramah yang akan disampaikan sebentar nanti oleh Datuk yang bahagia Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Ceramah ni ceramah khas, iaitu ceramah Maulidur Rasul. Sempena Maulidur Rasul, kita bawakan penceramah yang tak asing lagi, kita kenal daripada dulu, memang hebat dalam ilmunya. Baik, tanpa buang masa lagi, saya menjemput dan silakan yang bahagia Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz untuk menyampaikan ceramahnya yang diberi tajuk Pilihanku Hanya Satu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah hamdan hamidin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa nuqirru biwahdaniyatihi iqrar sadiqin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali yang kita muliakan saudara pengacara majlis, yang berhormat Adun Kawasan Teluk Mas, yang berbahagia rakan saya Al-Fadhil Ustaz Abdul Halim Tawil, yang dimuliakan pengurusi dan barisan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, kepimpinan masyarakat,
muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya mulakan dengan kalimat Alhamdulillah, kalimat suci yang melambangkan kesyukuran kita, terima kasih kita, tadi ingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan sentiasa menyebut kalimat ini, Allah akan melipat gandakan lagi nikmatnya kepada kita, insyaAllah. Dan Alhamdulillah, buat kali keduanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena malam ini tuan-tuan, puan-puan, dan kita semua merupakan orang-orang yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada dalam satu majlis ilmu, majlis rahmah, majlis maghfirah, majlis yang dinaungi dengan sayap-sayap malaikat yang penuh rahmat dan barakah. Dan pasti malam ini tuan-tuan, bila pulang ke rumah nanti, kita pulang dengan membawa bersama kita rahmat dan barakah kepada Allah SWT. Berbahagialah tuan-tuan, Alhamdulillah. Cuma untuk malam ini saya baru diberitahu, tajuknya ialah pilihanku hanya satu. Memang terkejut juga, apa pilih-pilih satu ni. Walau bagaimanapun tajuk ni agak berat. Walau bagaimanapun tuan-tuan, kita manfaatkan masa. Cuma saya tak tahu kalau masa berikan pada saya, sebab jam saya dah 8. Tapi jam ini pukul 3, agak belum 3 hari awal lagi. Jam kau ya. Okay. Kalau nak ceramah ringkas, ini untuk maklumannya, biasanya kalau ceramah ringkas 10 minit atau 15 minit, itu nama dia tazkirah. Kadang orang kita tak faham lagi. Tazkirah artinya ceramah ringkas 10 minit atau paling panjang 15 minit. Biasanya tazkirah ini baca satu hadis, huraian sikit cukup, 15 minit atau 10 minit. Itu nama dia apa? Tazkirah. Ini tidak buat apa dia? Tazkirah perdana cuma 10 minit. Dan tak faham. Kalau nak panjang sikit sampai waktu isyak, masuk isyak kita berhenti, itu namanya kuliah maghrib. Sebab kuliah maghrib ni paling panjang 45 minit. Macam kita pergi masuk universiti, kuliah muhadarah universiti 40 minit je. Itu nama dia kuliah. Tapi kalau buat waktu maghrib, nama dia kuliah maghrib. Ini ada pula kuliah maghrib perdana. La ilaha illallah. Kalau nak panjang sikit sampai pukul 9.30, itu namanya ceramah umum. Kita beri itu tajuk, okey, kupas tajuk ini dalam masa 1.5 jam. Itu nama dia ceramah umum. Nak panjang lagi sampai pukul 10.30, itu namanya ceramah perdana. Kalau buat 3 orang, forum perdana, tapi tak faham-faham lagi. Nak panjang lagi boleh sampai pukul 12 kita berhenti. Itu namanya rapat umum. Atau kita panggil adun tulman. Jangan panggil saya. Jadi kita nak mana ni? Saya tak tahu tuan-tuan nak yang mana. Dia, kalau nak rapat umum, saya berhenti. Wabi masuk saya. Kita nak yang mana? Nak tazkirah? Ceramah insyaAllah, ceramah umum kita berhenti jam 9.30. Boleh? Alhamdulillah. Boleh tunggu sampai 9.30? Okay. Ceramah umum dengan tajuk yang diberikan kepada saya, pilihanku hanya satu. Nah, mungkin ada apa pilihnya ni. Cuma hari ini tuan-tuan, ya, kehidupan kita ini sebagai umat Islam tercabar dan dicabar. Kita dihidangkan dengan berbagai-bagai pahaman. Kita dihidangkan dengan berbagai-bagai ideologi. Kalau saya nak bawa contoh bagi muqaddimah, bagi permulaan, kalau misbah makan, tuan-tuan, makan, kita biasanya kalau orang Melaka ni dia makan apa? Cincaluk. Cincaluk ya. Kalau orang Melaka ni cincaluk lah. Kalau pergi Perak, pergi apa? Tempoyak. Pergi Kelantan,
wudu. Pergi Johor, tak tahu, saya pun tak tahu. Jadi pilihan aku hanya, kalau orang Melaka tu cedok-cedok lah. Terus saya buat cari wudu buat apa? Maka hari inilah kehidupan kita sebagai umat Islam di Malaysia khususnya, termasuk Melaka, kita adalah orang-orang yang bermazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita perpahaman Ahli Sunnah wal Jamaah bermazhab Syafi'i. Itu pilihan kita. Di Malaysia khususnya, termasuk orang Melaka, kita pilih satu. Pilihanku hanya satu, apa dia? Mazhab Syafi'i. Dalam pahaman Ahli Sunnah wal Jamaah bermazhab Syafi'i. Sebab di Malaysia ni ada juga yang kata Ahli Sunnah wal Jamaah bermazhab, tak ada. Tapi kita Ahli Sunnah wal Jamaah bermazhab Syafi'i. Itu pilihan. Sebab hari ini kita dihidangkan berbagai hidangan. Saya cakap tadi, bermacam-macam hidangan. Kalau disebut hari ini, tuan-tuan, yang melibat soal akidah, berapa ramai rakan-rakan kita yang tersungkur, berapa ramai rakan-rakan kita yang tertewas. Kalau tersungkur biasa tak apa, ini melibatkan akidah. Bila rusak akidah, apa jadi? Allahu Akbar. Ini soal tauhid, soal akidah. Lebih-lebih suasana hari ini, tuan-tuan, Masya Allah, dia saya bawa satu persatu. Ini hidangan-hidangan yang sedang hadapi hari ini. Tapi ingat, tajuk kita pilihan Qurannya apa dia? Ahlussunnah Jamaah bermazhab. Hari ini datangnya pahaman-pahaman dalam bentuk agama, tapi silap-silap dibawa kita kepada rusak akidah kita. Apa dia hari ini, kita hadapi hari ini? Pertama, kadang-kadang kita dihidangkan dengan bentuk pengakuan. Dia mengaku aja. Kalau mula dia mengaku dia ayat apa? Ayat bin. Tuhan langit. Tuhan langit. Ya, ayat bin mengaku dia Tuhan. Berapa ramai orang percaya? Yang percaya bukan orang macam tuan-tuan. Termasuk seorang yang berlulusan Azhar University boleh percaya yang ayat bin Tuhan. Tak usah akidah, tak tersungguh. Bagi saya, kalau dia nak mengaku dia Tuhan, bapa Tuhan, dia dia mengaku. Mau otak rasanya. Yang kita pergi percaya buat apa? Selama ini kita berpahaman di Sunnah wal Jamaah. Ini yang pilihan kita. Tapi kalau percaya ayat itu pasal apa? Cuma selama ini yang kita dipahamkan dalam sejarah manusia, hanya seorang saja manusia pernah mengaku dia Tuhan. Allah sebut dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ana rabbukumul a'la. Sadaqallahu azim. Bermaksud berkata Firaun, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Allah nukilkan, Allah petik kata-kata Firaun masuk Al-Quran. Firaun pernah mengaku dia Tuhan. Ada levelnya sebab Firaun dengan kehebatan dia, dengan kekayaan dia, dengan kekuasaan dia, bala tentera dia banyak mana, tukang sihir dia banyak mana, ada relevannya pada mengaku dia Tuhan. Dia pernah campur Musa. Musa tu Nabi, dia bercampur Nabi Musa. Dalam surah Taha Allah sebut dalam firman awal pada syaitan rajim, qala faman rabbukuma ya Musa. Wahai Musa, siapa Tuhan kamu? Firaun tanya Musa, siapa Tuhan kamu? Musa jawab, qala kata Musa, rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Tuhan aku ialah Tuhan yang menganugerahkan segala-galanya. Kaya kamu pun Tuhan aku yang bagi. Hebat kamu Tuhan aku yang bagi. Dia tanya lagi, di mana Tuhan kamu wahai Musa? Musa, Tuhan aku ada di mana-mana. Di atas ada, di bawah pun ada. Apakah Tuhan kamu? Satu. Atas ada? Ada. Firaun ambil anak panah. Dia panah naik ke atas. Dia kat tinggi mana anak panah naik. Habis panah pun turun. Bila panah turun, dia ambil panah tu, kebetulan di depan Musa tak ada darah. Dia tanya Musa, Musa kau tengok panah ni ada apa? Musa tak ada darah. Apa arti? Artinya Tuhan sudah mati berguna. Itu Firaun. Itu Firaun. Sebab tu dia mengaku dia Tuhan. Ada relevannya. Tiba-tiba mari ayat bin.
Badan gue kering macam cicak kopi. Apa pun tak ada. Dengar dia Tuhan. Yang percaya apa siapa? Ingat, pilihanku hanya satu. Apa ramai orang percaya? Satu. Tak habis cerita ayah pin, datang lagi pula siapa lagi? Tuhan Harun. Oi, orang Melayu apa nak Tuhan? Berapa ramai pengikut dia? Tak tersokong, tak rosak akidah. Nak bawa pergi mahkamah tangan sini, Tuhan dia tangan menggigil. Itu ke Tuhan. Yang pergi percaya buat apa? Ini masalah. Kita dihidang dengan berbagai keadaan hari ini, berbagai benda. Itu saya cakap tadi, kalau dihidang dengan makanan macam-macam makanan, kita ingat pilihanku hanya satu saja. Tak selesai Tuhan Harun ayat pin, ada siapa lagi? Dia mengaku dia Rasul Melayu lah. Orang Melayu hebat, sungguh hebat. Di negeri lain tak berlaku macam di Malaysia. Dia mengaku dia Rasul Melayu. Haji Khan. Ada dengar nama Haji Khan? Berapa ramai pengikut dia? Berapa ibu pengikut dia? Berapa ramai yang percaya dia Rasul? Kebanyakan wanita. Allahu Akbar. Kalau kita jawab bodoh-bodoh lah tuan-tuan. Jawab bodoh-bodoh. Ya, kita belajar tauhid, kita belajar ilmu kalam, kita belajar mengenali nama-nama Rasul. Rasul berapa orang? Rasul berapa orang? Kita belajar Rasul 25 orang. Nabi banyak, tak terbilang Nabi. Cuma dalam kitab Mata Al-Badrain ada sebut bilangan Nabi 1 sakti 2 laksa 400,000. Saya tak faham. Buka kitab Al-Badrain. Jumlah Nabi 1 sakti 2 laksa 400,000. Berapa kosong tuan? Saya tak tahu. Itu Nabi Rasul hanya 25. Kita belajar daripada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai Nabi kita Muhammad SAW. Ada tak nasihat nama ni Haji Khan? Ada tak? Ada tak? Habis percaya buat apa? Itu kita ni kadang-kadang tuan-tuan datang dalam bentuk pengakuan saja. Datang dalam bentuk pengakuan, dia mengaku dia Tuhan, kita percaya. Dia mengaku dia Rasul, kita percaya. Kenapa? Kenapa dia berlaku? Ini persoalan. Entah besok sebenarnya berlaku, tak tahulah. Besok lahir orang semabuk mengaku dia Tuhan lah. Tak mustahil. Tak mustahil. Satu. Datang hanya dalam bentuk pengakuan. Dia mengaku je. Yang kedua, kadang-kadang datang dalam bentuk pertubuhan, NGO. Ya Allah, konon-konon ni NGO Islam, ahlinya ramai, pengikutnya ramai. Di antaranya Sister in Islam. Saya sebut terang-terang, tak bisa sembunyi. Sister Islam, namanya Sister, tapi ahlinya orang lelaki banyak. Dia termasuk brother, bukan sister saja. Dalam bentuk pertubuhan NGO. Apa perjuangan dia? Apa agenda dia? Orang nak perjuangkan hak-hak wanita. Baguslah. Tapi agendanya apa dia? Agenda dia, motonya, seorang suami hanya seorang isteri. No two, no three. Berarti secara tak langsung mereka menolak poligami. Nak sokong tak sokong? Nak sokong tak? Berapa ramai ahli dia? Berapa ramai yang masuk jadi ahli? Saya mereka sanggup dalam melaksanakan agenda mereka, memperjuangkan hak-hak mereka, sampai terpaksa mereka menghina Rasulullah SAW. Saya mereka sanggup menulis mengatakan yang Nabi Muhammad seorang manusia penting seks waktu dia kahwin orang lain. Tuan-tuan, dia menghina Nabi, kata Nabi pentingkan seks. Seorang ulama tasawuf bernama Syekh Sufyan As-Sauri pernah menyebut dalam kitab dia, kalau kita menghina seorang manusia, benar-benar seorang ulama, dia ulama, kita hina dia. Kalau benar-benar dia ulama lah, kita hina dia,
boleh rosak akidah kita. Ini akan pula menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sanggup mengatakan yang Nabi Muhammad SAW manusia pentingkan seks. Lepas kahwin ramai. Sebab mereka nak celah Nabi kahwin ramai. Kita jangan kahwin ramai, seorang suami dan seorang isteri. Tak boleh kahwin dua, tak boleh kahwin tiga. Siapa sokong, berarti terlibat dengan pahaman mereka yang salah ini. Secara tak langsung, mereka telah menolak satu ayat Al-Quran. Ayat 2 surah An-Nisa. Allah sebut dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Kalau Allah sendiri mengharuskan seorang suami kahwin berempat, kenapa kita menentang? Kenapa kita menentang? Bila mereka menentang, berarti menentang hukum Allah. Bila menentang hukum Allah, apa arti? Apa jadi? Allahu Akbar. Cuma nasib baik kita ni orang Malaysia, orang Melayu. Orang Melayu bagus, ya? Tapi menghina Nabi pun tak apa, ya? Kalau orang lain pada orang Melayu, dia tak tahu dah. Kita masih ingat bagaimana Salman Rushdie. Kita masih ingat nama ini. Hanya dengan menggunakan kod 18 dia, Iran mengeluarkan hukum perintah Salman mesti dibunuh. Sampai sekarang hukumnya belum tarik balik lagi. Tapi belum dapat dibunuh lagi. Tak lama kemudian di India, seorang wartawan perempuan bernama Taslimah Nasrin. Kita masih ingat nama ini. Seorang wartawan perempuan, wartawan wanita dari India bernama Taslimah Nasrin. Dia menulis satu rencana. Dia kata Al-Quran perlu dikaji semua. Itu saja. Terus India keluar perintah Taslimah mesti dibunuh. Belum sempat dibunuh, lari pergi ke Amerika. Pak Tiri dijaga, selamat sampai sekarang. Lepas itu timbul lagi seorang warga Saudi bernama Muhammad. Warga Saudi, Arab Saudi bernama Muhammad, seorang blogger. Dia tulis dalam blog dia, Nabi Muhammad itu manusia sama seperti kita. Itu dia tulis. Terus Saudi keluar perintah Muhammad mesti dibunuh. Lari ke Malaysia. Sampai ke Malaysia. Bila bandar tahu orang tangkap dia nak lari ke New Zealand, di airport dapat tangkap, hantar balik Saudi. Apa terjadi? Wallahu a'lam. Cuba tengok. Tiba-tiba orang Malaysia, dia boleh hina Nabi mengatakan Muhammad manusia pentingkan seks. Orang yang tulis masih senyum sampai sekarang masih ada. Ini dalam bentuk pertubuhan. Apa ramai ahli dia. Apakah ini yang pilihan kita? Apa yang kita nak? Pilihan buahnya satu. Jangan fikir benda yang lain dan tidak. Tak habis tak benda cerita ini, datang lagi dalam bentuk kumpulan. Dalam bentuk kumpulan yang kita namakan kumpulan anti hadis. La ilaha illallah. Sekarang mati hari ini. Berapa ribu pengikut dia, berapa ribu ahli kumpulan dia, berapa ramai. Termasuk pensyarah universiti yang berstatus profesor masuk jadi ahli dia. Ini kumpulan anti hadis. Dah lama bergerak. Mereka terang-terang mencabar kita, nak ajak masuk kumpulan dia. Sehingga mereka menulis satu rencana, tulis satu risalah. Yang pertama berjudul, mungkin tuan-tuan pernah jumpa satu buku kecil yang berjudul Tiang Agama. Siapa pernah baca risalah ini? Atau orang anti hadis punya. Nama dia Tiang Agama. Dalam risalah ini dia persoalkan, barang siapa menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, orang ini telah melakukan satu perkara syirik yang paling besar. Pokoknya mengucap dengan cara syirik. Betul ke ni? Tapi kenapa Masya Allah maksud dia ahli dia? Kenapa itu yang jadi pilihannya? Dia persoalkan mengucap dua kalimah syarat syirik. Lepas tu dia kata macam masjid-masjid ni banyak, satu masjid ada tidak gantung Allah belakang Muhammad ada dia.
Ada juga kan? Ini pun syirik dia. Ini syirik besar. Dia letak Allah Muhammad sama tarak, sama besar, sama bentuk, serupa. Apakah Allah dan Muhammad sama? Kata dia. Ini syirik. Dan orang yang banyak buat syirik tu Bilal. Kata dia, la ilah tak pasal tu Bilal kenal. Pasal apa tu Bilal banyak buat syirik? Dalam azan dia tu. La ilaha illallah. Kita haram risalah ini. Dan haram risalah ini keluar risalah yang kedua. Nama penulis tak ada, penerbit pun tak ada. Risalah yang kedua berjudul Salat Ahlussunnah wal Jamaah menyeleweng. Risalah itu. Tajuk dia Salat Ahlussunnah wal Jamaah. Kita lah ni, kita ni. Yang cakap tadi pilihan kuhannya apa dia? Ahlussunnah wal Jamaah. Dia kata salat kita ni menyeleweng. Tak betul. Siapa suruh sembahyang maghrib 3 rakaat? Siapa suruh kata dia? Mana nas? Siapa suruh sembahyang isyak 4 rakaat? Siapa suruh? Mana Al-Quran kata sembahyang isyak 4 rakaat? Dia persoalkan sembahyang kita menyeleweng. Tak betul. Dia kata siapa suruh baca Fatihah? Siapa suruh baca surah? Habis kalau kita sembahyang dia macam mana? Maka sembahyang dia kata sembahyang itu sebenarnya ibadah communication, ibadah communicate. Itu pemahaman dia. Maknanya dia tak sembahyang lah. Sembahyang ialah ibadah communication, kata dia. Ibadah perhubungan. Kita sebut nama dia, cakap dengan dia, okey, sembahyang lah tu. Saya kata kalau itu senang, makan kenyang-kenyang, oh, Alhamdulillah, sembahyang lah tu. Oh, senangnya. Dia sebut nama Tuhan, sembahyang lah. Bawa dalil Quran. Dalil apa? Wa aqimis salata li dzikri. Dia bawa ayat ini, wa aqimis salata li dzikri, dia bagi makna sembahyang itu ialah zikir. La ilaha illallah. Siapalah yang terjemah ayat kali ini? Padahal Al-Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama itu mengatakan wa aqimis salat, dan diri nak sembahyang berdiri. Kena berdiri. Wa aqimis salata, diri kalau sembahyang sebagai tanda yang kamu ingat kepada aku. Orang sembahyang ingat Tuhan, tak sembahyang tak ingat Tuhan. Tapi dia terjemah sembahyang itu zikir. Salah tak? Allahu Akbar. Kita haram dia salah ini. Keluar salah yang ketiga. Dia kata Ahlussunnah wal Jamaah dan Syiah adalah Kristian. Budiwala. Dihukum kita di Kristian. Tuan, ini kejauhan di hadis. Walaupun tak ada nampak penulisnya, tak siapa penerbitnya, bukunya kosong, tapi dia menguraikan Ahlussunnah wal Jamaah dan Syiah adalah Kristian. Pasal apa? Dia kata dalam Islam tak mewajibkan perempuan tutup kepala. Allahu Akbar. Dia kata dalam Islam tak ada hukum yang mewajibkan perempuan tutup kepala. Sebab dia kata hukum tutup kepala hanya dalam agama Kristian. Sebab tu padri perempuan tutup kepala. Kita ikut dia buat apa? Kita jadi Kristian. La ilaha illallah. Tak baca ke ayat Quran yang Allah buat, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Itu ayat Quran terang-terang Allah perintahkan tutup kepala, tutup orang. Tiba-tiba dia menolak ayat ini. Menolak satu hukum yang jelas terdapat dalam Quran. Hukumnya apa? Allahu Akbar. Tapi kenapa orang ikut? Kenapa orang terima? Kenapa orang setuju? Kenapa orang sokong? Ingat, pilihan kurangnya satu. Inilah tuan yang berlaku pada hari. Tak cukup dari datang lagi dalam bentuk macam-macam lah. Ada pula datang dalam bentuk nak kata mazhab, tak mazhab, ya, mazhab Wahabi. Allahu Akbar. Hari ini kita tutup hadapan macam-macam masalah dalam bentuk pahaman. Dalam bentuk pahaman, iaitu walaupun dia tidak merupakan mazhab, yang kita namakan satu pahaman Wahabi. Apa dia Wahabi? Apa dia Wahabi? Untuk makluman tuan-tuan, kita katakan Wahabi asal dia ialah satu pergerakan yang diasaskan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad Abdul Wahab. Itu nama pengasas dia. Berlaku pada kurun yang ke-8 Hijrah di Mekah.
Kebetulan masa itu dua perkara telah diamalkan di Mekah ketika itu. Yang pertama, lahirnya tarikat-tarikat yang melampau, berzikir, berwirid sampai tunggal langgang tak sedar di. Dan yang kedua, berlakunya pemujaan kubur secara yang berlebihan. Yang mana kedua-dua perkara ini tak berlaku zaman Rasulullah. Maka bangun seorang manusia dinamakan mujaddid, pejuang Islam ini, Muhammad Abdul Wahab ini, nak berjuang menghapuskan dua perkara ini. Yang pertama, tarikat yang melampau, sampai masuk campur laki perempuan, berzina dalam gelap, berzikir dalam gelap, bertunggal langgang, berterbaik. Tak berlaku zaman Nabi macam tu. Dan yang kedua, puja kubur lebih sangat. Walaupun dia karamah sekalipun, keramat, masa dia hidup dia karamah, masa mati bis. Nabi sendiri setelah dia dah wafat, tak boleh pergi, ya Rasulullah tolong anak saya sakit, tak boleh. Kalau Rasulullah kali minta bantuan dia, boleh. Tapi kalau berlaku, maka bangunlah Muhammad Abdul Wahab menentang dua perkara ini, kerana kedua-dua ini tidak ada zaman Rasulullah. Bagus, okey. Tetapi bila Muhammad Abdul Wahab meninggal dunia, pahaman dia, faham mengatakan dua benda ini tak ada zaman Nabi. Tetapi hari ini diubah sesuai dan diperluaskan pahamannya. Apa yang tak ada zaman Nabi, jangan buat. Hadis dia kata habis. Bukan itu yang Muhammad Wahab buat. Yang Muhammad menentang dua perkara saja, iaitu yang pertama, apa dia? Tarikat yang melampau. Yang kedua, pemujaan kubur yang itu dia saja. Tapi hari ini pahaman ini diperluaskan. Apa saja tak ada zaman Nabi, apa Nabi tak buat, jangan. Siapa buat? Masuk neraka. Tadi lepas main marik, Pak Imam wirid panjang, Pak Imam masuk neraka, semua kita masuk neraka. Pada apa tadi dapat? Ini faham tak? Berapa ramai pergi ikut dia? Berapa ramai? Apa Nabi tak buat, jangan buat. Nabi bawalah hadis, memanglah ada hadis pun, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Qala Rasul, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalah finnar. Sadaqa Rasulullah. Ini hadis sahih muttafaq alaih. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kuat sanad dia. Ia bermaksud jaga-jaga kamu, iyaku, awas kamu tentang perkara-perkara baru. Iyakum wa muhdatsatil umur, jaga-jaga kamu tentang perkara-perkara baru. Apa dia perkara baru? Mana benda yang tak ada zaman Nabi, yang Nabi tak buat, tiba-tiba sekarang ada. Itu namanya perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin, semua benda baru yang Nabi tak buat, yang tak ada zaman Nabi, bid'ah. Tu Nabi kata, wa kulla muhdatsatin bid'ah. Semua bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, semua bid'ah sesat. Wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalah fin, semua sesat. Dia pegang hadis ini, hadis. Tak kata apa? Kalau tuan-tuan diserobot hadis itu, nak jawab apa? Ini hadis sahih, muttafaq alaih, rawinya Bukhari Muslim. Tuan-tuan nak kata apa? Nak jawab apa? Rupa-rupanya tuan-tuan ini cerita lama. Cerita dah bab 4 dah selesai lama dah. Cuma dibangkitkan semula. Ulama dulu dah selesai bicara habis dah. Cuma terrujuk dalam tu buku. Kalau boleh belilah bukunya. Kecil je, buku kata 40 ringgit pun, datang 16 ringgit je. Nama bukunya 40 Masalah Agama. Tolong pergi kedai buku, cari buku ini. 40 Masalah Agama yang ditulis oleh K.H. Kiai Haji Sirajuddin Abbas, seorang ulama Indonesia terkenal. Nama bukunya 40 Masalah Agama, ditulis oleh K.H. mana dia Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Dalam buku ini 40 masalah agama diuraikan, diperincikan.
Maka Syekh Sirajuddin Abbas kata dalam bab hadis tadi, betul hadis sahih, tetapi kita kena kaji mana-mana hadis, mana-mana ayat Quran yang terlibat dengan hukum. Kita kena tengok hadis ini, ayat ini dalam kategori mana. Kita kena kaji dalam kategori mana. Maka Syekh Sirajuddin Abbas kata hadis ini datang dalam bentuk takmin umum. Hadis di Quran atau melibat hukum, dia ada mutlaq, ada muqayyad, ada muqaddam, ada muakhar, ada nasikh, ada mansukh, ada takmin, ada takhsis. Kita kena kaji. Kena kaji semua kategori mana hadis ini. Apa ulama-ulama dah buat kajian mengatakan hadis ini dalam kategori takmin umum. Mana-mana ayat hadis yang melibatkan hukum datang dalam bentuk takmin, kita kena tengok ada tak dia punya kecuali. Ada tak kecuali? Itu kata Syekh Sirajuddin Abbas. Maka saya sambung lagi. Dia kata dalam Quran hadis banyak dalam bentuk takmin. Contoh, saya buat contoh satu saja. Kalau Nabi pernah sebut dengan sabda qala Rasul, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Saudara Rasul, hadis sahih juga. Dia bermaksud, kata Nabi, semua anak Adam buat dosa. Siapa kata? Siapa kata? Nabi kata, bukan saya kata. Nabi kata kullu, semua anak Adam buat dosa. Baik, Nabi anak apa? Nabi anak apa? Tak tahu anak apa? Oh, dia tak anak Aminah. Aminah tak mamak dia. Nabi anak apa? Anak Adam macam kita. Baca di akhir surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum. Betul, aku manusia sama seperti kamu. Cuma hebat aku, lebih aku ini, qul uhiya ilayya, dapat wahyu. Itu dia saja, kita tak dapat wahyu. Baik, kalau Nabi anak Adam, Nabi kata semua anak Adam buat dosa. Apakah Nabi buat dosa? Apakah Nabi buat dosa? Tuan-tuan Bahani kata Nabi buat dosa? Habis kenapa Nabi semua anak Adam buat dosa? Itu makna hadis ini datang dalam bentuk umum. Dalam bentuk umum ada kecuali tak? Ada. Semua manusia buat dosa kecuali sebab dia maksum. Ada kecuali. Mana-mana ayat, mana-mana hadis dalam bentuk umum kita kena cari ada tak kecualinya. Contoh yang kedua, tuan-tuan buka surah Al-Ma'idah ayat 6. Buka surah Al-Ma'idah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Cukup tak itu. Buka tafsir lain. Buka Ibn Rahman tafsir Jakim. Kebanyakan tafsir menyebut, memberi makna diharamkan ke atas kamu semua bangkai. Ini ayat 6 surah Al-Ma'idah. Diharamkan ke atas kamu semua bangkai, semua jenis darah dan daging babi. Okey. Bangkai apa dah? Apa dia bangkai? Siapa boleh beritahu bangkai apa dia? Hurrimat 'alaikumul maitah. Makna Melayu bangkai. Apa dia bangkai? Bangkai binatang yang mati, yang tak disembelih mengikut sembelihan syarak, ataupun disembelih tak ikut syarak, mati, maka nama itu mati. Hukum siapa kata? Allah kata. Okey, ini ayat hukum. Tuan-tuan pergi pasar beli ikan, hidup tak mati, sembelih tak? Keluar makan. Allah kata semua bangkai haram. Ini ayat hukum. Cuba tengok, ada tak kecuali? Rupanya ada hadis yang mengecualikan. Apa kata Nabi? Uhillat lana maitatani wa daman. Fa ammal maitatani al-jarrad wan nun wa amal damani al-kabid wa tahal. Walaupun Quran mengharamkan semua bangkai, tapi Nabi kata kita dihalalkan dua jenis bangkai. Kecuali
Ada kecuali. Apa dia? Al-jarad, belalang. Belalang kalau mati ambil cucuk, ambil makan sampai sembelih. Dan yang kedua, An-Nun. Apa dia Nun? Dia tak kata ikan, dia tak cakap sama. Dia kata An-Nun, artinya hidupan dalam laut. Yang hidup dalam laut kalau mati halal. Tuan-tuan pergi ke laut, jumpa dogong seekor, tangguh balik makan, halal. Nabi kata ni, semua hidupan laut tu halal. Itu pun umum juga. Ada kecuali lagi. Kecuali kalau binatang itu buruk rupanya. Dogong ni comel dulu. Apa tu nak jawab? Siapa cakap dogong comel? Hidup juta dia mulut. Dia tak makan. Kecuali yang beracun seperti buntal, ular. Kecuali yang hidup di dua alam. Kecuali. Sama lah kalau begitu. Jangan pegang tu ayat ini. Kalau pegang tu ayat ini, tuan-tuan lagi pasal lah. Dia ikan kebun semelih sekor kemur tangkap dalam laut tu, mampu nelayan tak nak berjalan dah. Cuba tengok. Maka sama hadis ini. Hadis bicarakan semua benda baru bid'ah, semua bid'ah sesat, semua sesat masuk neraka. Tak ada kecuali ya? Ada kecuali, ada. Apa kecualinya? Nabi sendiri yang kecualikan. Dalam sebuah hadis sahih kata Nabi, di mana ni masuk isyak. Kalau boleh mari habisnya. Kena bukti lah. Tapi kita ceramah umum. Bila ceramah umum, tak payah azan. Sebab saya biasanya kalau ceramah umum tak payah azan. Tak payah break. Sebab azan ini hukum dia apa? Hukumnya apa? Sunat. Kalau buat dapat pahala. Siapa yang pahala ni? Bila lah dia azan. Kita dapat pahala sebab kita jawab azan dia. Kalau tak buat salah tak? Tak salah. Yang kedua, ulama kata azan di masjid ini ada dua tujuan. Azan di masjid dua tujuan. Kalau di rumah banyak tujuan. Di rumah tuan-tuan kalau ribut kuat kita boleh azan. Di rumah kalau berlaku kebakaran boleh azan sebelum rumah datang. Nabi kata qala Rasul idza ra'aitumul hariqa fakabbaru. Kalau berlaku kebakaran boleh azan kuat insya-Allah. Silap-silap belum sempat rumah datang api terpadam. Orang nak jalan jauh pun boleh azan. Orang beranak pun. Tapi di masjid dua tujuan. Yang pertama, kita azan tujuan nak beritahu masyarakat sekeliling waktu isya dah masuk. Tapi kalau masjid kita tak azan, apakah orang semabuk tak tahu isya masuk? Tak tahu. Kalau kita tak azan pun suara lain, masjid lain dan TV, radio. Ya. Tujuan yang kedua, kita azan hayya 'alas salah. Panjang mari sembahyang. Saya kata kalau bila azan pun tak ada mari lah, yang ni ada je. Kalau ada orang mari lagi bahaya. Tu Bilal panggil mari nak sembahyang, dia mari nak sembahyang, dia ustaz ceramah dah berhenti lagi. Haram jarak ni ustaz tadi. Saya kena hamun. Maka tak payah. Balik. Kalau begitu dikecualikan. Kecuali apa? Kalau Nabi kata semua benda baru itu bid'ah, semua bid'ah sesat, semua sesat masuk neraka, semua tak ada kecuali. Tak ada kecuali. Nabi sendiri kecualikan. Apa kata Nabi? Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, apa kata Nabi? Qala Rasul, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa'amila biha ba'dahu kutiba alaihi ajruhu wa ajra man amila bihi ila yaumil qiyamah wa la yanqus minhu syai'. Itu Nabi kata, bukan saya kata. Barang siapa mereka cipta, barang siapa mensunnahkan, barang siapa buat benda baru yang aku tak buat, tak ada zaman aku, dia buat sunnatan hasanatan, satu benda yang baik. Tuan-tuan, wirid atas mayat baik ke tak? Saya berarti dah tak baik. Dia benda Nabi tak buat, Nabi tak wirid. Memang betul Nabi tak wirid, tapi kita wirid, tak baik dah. Baca Quran tak baik. Baik. Osman susun Quran, Nabi tak susun Quran. Nabi tak susun Quran. Datang Abu Bakar tak susun, tak tulis Quran. Datang
zaman Umar, kumpul Quran, datang Osman, pulih balik Quran. Tu yang ada pada kita hari ni tu, yang kita panggil mushaf apa? Osman yang buat. Berarti Osman buat benda yang Nabi tak buat. Betul? Apakah Osman terlibat dengan bid'ah? Betul lah bid'ah, macam bid'ah hasanah. Sunnatan hasan, benda yang baik. Kalau Osman tak tulis balik Quran, mampu orang semabuk tak ada baca Quran. Maksud saya, apakah itu masuk neraka? Apakah Osman masuk neraka? Benda-benda baik, boleh dah. Zaman Nabi ada hospital tak? Wah, sekarang hospital Masya Allah masuk neraka. Siapa buat hospital, siapa pergi hospital, siapa masuk hospital, masuk neraka. Siapa? Nama Nabi mana ada hospital? Nampak tak? Kalau benda tu benda baik, buat. Selagi tak ada benda yang dilarang, boleh. Tapi sekarang ketika itu kita dihidang macam Pak Ahmad. Bapa Ahmad orang ikut, Bapa Ahmad ahli dia, Bapa Ahmad yang sokong dia. Nampak tak? Pilihan itu hanya satu. Ada suruh jamaah bermazhab. Itu dia saja. Tak cukup dengan ini. Allahu Akbar. Datang lagi dalam bentuk mazhab. Walaupun kadang-kadang bukan mazhab, dia bentuk mazhab. Apa dia? Syiah. La ilaha illallah. Walaupun ada pihak-pihak mengatakan Syiah bukan mazhab. Saya tengok kelih ada air tak ada. Dia tengok dia teling. Kadang-kadang datang dalam bentuk mazhab Syiah. Oh, bosyuk. Ada pendapat mengatakan Syiah bukan mazhab, tapi ada pendapat Syiah mazhab. Tuan-tuan, Syiah cara kita hari ini baru macam mana hebatnya, baiknya, tapi Malaysia tidak mengiktiraf pahaman Syiah. Bahkan ada pihak-pihak yang menghukum Syiah terkeluar daripada Islam. Alhamdulillah. Sebab tuan-tuan, Syiah bukan satu, bukan dua. Mengikut apa yang buat kajian hari ini kumpulan Syiah melebihi 400 kumpulan, yang kesemuanya terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama, yang dikategorikan Syiah yang amat ekstrim. Amat ekstrim. Mereka terkeluar dari Islam. Kenapa? Mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Mereka mengkafirkan Abu Bakar, mereka mengkafirkan Umar, mengkafirkan Uthman, dan mengkafirkan Muawiyah. Sedangkan terang-terang Nabi kata ini sahabat-sahabat yang termasuk 10 sahabat yang akan masuk syurga. Padahal mereka mengkafirkan sahabat. Kenapa mereka mengkafirkan sahabat? Kerana pada Syiah sepatutnya lepas wafatnya Rasulullah, Ali jadi khalifah, bukan Abu Bakar. Abu Bakar sampai kuasa. Lepas Abu Bakar meninggal, sepatut Ali jadi khalifah, Umar lepas kuasa. Lepas Umar, sepatut Ali naik ke Osman lepas kuasa. Maka mereka menghukum semuanya kafir. Na'udzubillah. Macam mana dia menghukum sahabat kafir? Kita boleh menghukum kafir, tuan-tuan. Sebab Nabi berkata, la taqul ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Kalau kita kata orang tu kafir, kalau betul dia kafir lah. Kalau dia tak kafir, kita jadi kafir. Na'udzubillah. Itu Syiah. Dalam bab syariat, dalam bab ibadat, mereka ubah sesuai, mereka modify. Ya Allah Akbar. Ya. Cuma yang dipaham hari ini, Syiah mengharuskan kahwin mut'ah. Bila Syiah mengharuskan kahwin mut'ah, kahwin mut'ah, orang dari berkahwin kontrak. Mana kalau saya lah orang yang rajin jalan jauh ni, tinggal isteri di rumah, pergi bisnes maknanya, dia kata tak boleh buat bini, pergi kahwin saya nak seorang. Berapa lama? Saya 2 minggu. Ada minggu saya balik lagi, cerai lagi. Itu namanya kahwin kontrak. Boleh tak? Padahal Nabi kata tazawwaju wala tutaliqu, kahwin untuk sementara. Nabi tak kahwin jangan bercerai, bila kahwin jangan bercerai. Tapi mereka kahwin untuk kontrak. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, lepas tu tercerai.
Boleh menono itu, mana boleh. Tapi kenapa ramai orang ikut? Itu kumpulan yang amat ekstrim. Yang termasuk kumpulan ini mungkin tuan tak tahu nama apa. Bahkan ini Syiah tak ngaku dia nama apa. Apa yang saya fahamkan yang termasuk kumpulan sini seperti Syiah Sabaiyah daripada Sabah, Sabaiyah, Al-Mughirah, Al-Bayaniyah, apa lagi, Al-Qaisaniyah. Ini nama kumpulan besar Syiah yang dianggap amat ekstrim. Saya ulang sekali. Al-Mughirah, Al-Bayaniyah, As-Sabaiyah, Al-Qaisaniyah. Tuan-tuan tak tahu Syiah kumpulan mana? Main masuk ikut dia, silat-silat termasuk kalau ini habis. Dan tadi anggap terkeluar dari Islam. Na'udzubillah. Yang kedua, ada kumpulan Syiah yang kurang sikit. Yang tadi amat ekstrim, jadi kurang sikit ekstrimnya. Siapa mereka? Seperti Ismailiyah, seperti Zaidiyah, seperti Imamiyah, seperti Ithna Asyariyah. Ini nama-nama kumpulan dia. Dan dibawa pecahan dia banyak lagi tu, banyak lagi pecahan-pecahan dia. Dan yang ketiga, kumpulan yang sederhana, yang tidak betul ekstrim. Walau bagaimanapun, ekstrim ke tak ekstrim ke, Malaysia tak mengiktiraf Syiah. Yang lebih bimbang lagi, bila tuan-tuan terlibat dengan Syiah, tuan-tuan tak tahu Syiah mana. Tuan-tuan tak tahu Syiah mana. Jangan-jangan tak Syiah Sabaiyah. Dia tak namakan dia bukan Sabaiyah, tapi nama sebenar mereka Sabaiyah. Mereka tak katakan ini Sabaiyah. No, mampu dia tak mengaku. Untuk masuk kumpulan ini, habis. Kita dianggap terkeluar daripada Islam. Inilah. Sedangkan pilihan kita hanya, jangan pilih lain, jangan pilih lagi dah. Allahu Akbar. Dia katakan Syiah hari ini pernah je dia. Hebat hari ini. Kalau dulu main senyap-senyap, tak berani, sekarang berani terang-terang. Jadi tak cakap kan. Saya pernah sekali tuan-tuan, pernah sekali saya sebut sikit je dalam ceramah saya, tiba tu soalan tentang Syiah. Saya cakap sikit Syiah, cakap 2-3 minit. Lepas seminggu, seorang hamba Allah datang ke rumah saya, bawa satu corak berdaftar. Saya apa? Corak apa? Rupanya Syiah nak saman saya 20 juta saman fitnah. Kan saya mengeluarkan pernyataan yang memfitnah Syiah. Menggigil, surat baca 20 juta. Nak cari duit mana? Habis koridor tak boleh bayar. Saya pun telefon kawan saya, seorang lawyer. Saya pun tanya dia, aku dapat surat ni, surat apa? Surat saman. Siapa saman? Syiah. Pasal apa? Dia kata saman fitnah. Masuk aku sapah je. Tak ikut jangan main. Dia 20 juta ni. Allah masuk aku sapah je. Saya pun tak masuk dan simpan juga. Sampai sekarang faham tak? Ya, ini Syiah. Jadi kalau begitu, kenapa kita terikut? Kenapa terminat? Kenapa tak pengaruh? Sedang pilihan kita satu saja. Ya, kita orang-orang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah bermazhab. Okey, boleh lah sebenarnya kita. Yang bersebut-sebut lain apa? Tak cukup dengan itu. Sekarang datang lagi dalam bentuk Masya Allah, Tabarakallah. Cuma tadi pun saya cakap habis tentang Wahabi tu pun nak ulang balik sikit ya. Jadi kesimpulannya hari ini tuan-tuan, benda baru yang Nabi tak buat, tiba-tiba kita buat. Ada baik ke tak baik? Baik. Ada nas larang tak? Tak boleh dah. Tak payah kata dulu tak boleh, Nabi tak buat, Nabi tak buat, semua Nabi tak buat. Bagi saya, kalau Nabi tak buat, itu bukan alasan. Bukan alasan. Jadi, kalau tak ada zaman Nabi, tiba-tiba sekarang ada. Zaman Nabi ada tak highway yang agak? Ada tak? Zaman Nabi ada kereta tak? Jawabnya buang semua highway itu, naik motor lah. Itulah saya kata, kalau Nabi tak buat pun, benar tu benar baik. Selagi tidak ada nas yang melarang, okey, boleh. Macam cakap tadi lah, macam saya katakan tadi soal ikan tadi. Oh, Allah haramkan, tapi ada kecuali ini, kecualikan. Maksudnya kita buat benda baik. Kalau benda baik tidak ada nas yang melarang, tak ada nas melarang, boleh buat. Ini asalkan Nabi tak buat, tak boleh buat. Nabi tak buat, tak boleh buat. Nabi tak buat, jangan buat. Sebab saya dah minta maaf dia. Di Melaka berlaku tu cerita, mungkin tuan-tuan tak sedap.
Kerusahaan dia tahu. Okay? Berlaku satu tempat. Saya tanya tempat mana. Seorang imam di Melaka nak sembahyang maghrib, dia berdiri depan, Usali, baru dia usali, datang seorang muda berbelakang, tolak dia, awak tak layak jadi imam, kata dia. Di Melaka dah berlaku. Nabi tak pernah kata usali, kata dia, awak tak layak jadi imam. Yang jadi imam tu datuk pakai jalan-jalan orang, hafiz. Datang seorang anak muda yang baru 2 minggu belajar, yang masuk dalam Wahabi tadi, dia tolak imam datuk tadi ni, tolak, awak tak layak jadi imam. Dan Tuhan sampai pakai itu sekali. Apakah Islam benar cara tidak macam ni? Hanya dia cakap Nabi tak kata usali. Zaman Nabi mana tak dengar Nabi usali? Sebab mic tak ada. Kalau ada saya dengar tak? Usali, dengar tak? Ada mic. Zaman Nabi mana ada mic? Anda tak buang ni dosa ni masuk neraka, pakai mic Nabi tak pakai. Jadi yang dikatakan hari ini ya tuan-tuan, kita dihidang dengan berbagai-bagai fahaman, berbagai-bagai ideologi, masalah Wahabinya, Syiahnya, dan akhir sekali dia datang dalam bentuk agama, dihidang dalam bentuk agama, bentuk agama yang dinamakan agama Qadiani. Qadiani itu agama. Ada yang kata agama Qadiani atau dia dipanggil dengan Ahmadiyah. Ahmadiyah itu asalnya satu agama yang diasaskan seorang manusia yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Itu pengasas dia. Di mana tempatnya? Di India. Mirza Ghulam Ahmad. Itu dikatakan di satu kampung yang bernama Qadian di India. Maka akhirnya jadi agama Qadiani. Qadian nama kampung. Sedikit atas belakang. Mirza ni tuan-tuan, Mirza ni semasa Inggeris menjajah India, masa Inggeris menjajah India dijajah, tiba-tiba bangun kumpulan intifadah, bangun kumpulan mujahidin intifadah, kebangkitan menentang penjajah, nak halau penjajah keluar dari India. Jadi penjajah takut dah. Apa tak takutnya ni? Kebangkitan berlaku ni, kerusuhan berlaku dah tentang penjajah. Maka pada ketika itulah penjajah taja seorang manusia yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Bagi dia kekayaan, bagi dia kemewahan, bagi dia kesenangan dengan syarat Mirza tolong cakap sebagai seorang agama, orang alim ulama. Cakap apa? Dalam Islam pintu jihad dah tutup. Itu yang mula-mulanya. Jadi Mirza bercakap, tuan-tuan, tak tahu dari intifadah atau pakai lawan lah. Dari Islam itu dia tak ada. Ditaja. Dia bagi dia kemudahan, bagi kesenangan, bagi nak apa. Lama-lama minta dua pengakuan yang dia Imam Mahdi. Ditaja lagi. Lepas tu dia mengaku dia Rasul. Akhir sekali mengaku dia bawa agama baru. Lepas tu tak agama Qadiani tu. Kan adalah agama Qadiani. Lepas sekarang dia namakan Ahmadiyah. Berapa ramai pengikut, berapa ramai masuk. Cuma silap kitanya, satu kesilapan tak disengajakan, di mana sejak tahun 60-an lagi, awal tahun 60-an, subhanallah, fatwa kebangsaan Malaysia telah memfatwakan, mengatakan ajaran Qadiani terkeluar daripada Islam. Itu fatwa 60-an. Berarti fatwa kita mengatakan Qadiani bukan daripada Islam. Bila bukan daripada Islam, habis, tak boleh ditindakkan. Sampai sekarang mereka masih aktif, nak tangkap tak boleh. Dia kata apa? Kamu bukan bukan Islam, jangan tangkap kami. Maka masyarakat cara orang Islam, dia bukan Islam. Kamu cakap dia keluar dari Islam. Itu kesilapan yang tak disengajakan. Waktu hari ini, macam mana salah sekalipun, kita tak declare dia keluar dari Islam. Kita kata ajaran Nilawi. Kita boleh show di mahkamah syariah. Tapi kalau kita declare dia bukan Islam, habis. Mahkamah syariah tidak ada kuasa membicarakan orang bukan Islam. Bila mana kita declarekan itu berfatwa, Qadiani bukan daripada Islam, dia terkeluar dari Islam. Habis. Sampai sekarang mereka masih bergiat. Tuan-tuan, kalau kita pergi Singapura, di Gelang, dekat dengan komplek Orchard Plaza, ada tu masjid, nama dia Masjid Ahmadiyah.
tengok ramai orang Melayu pergi sembahyang situ. Mana kalau dia benar-benar Ahmadiyah, kan dia bukan Islam. Dia pergi sembahyang masjid dia buat apa? Saya tengok ramai orang Melayu pergi. Saya tak pergi ternampak tu macam orang Melayu masuk sembahyang masjid tu. Dapat sembahyang sendiri, dapat berimamkan dia. Sebab dia bukan Islam. Dia Ahmad Qadiani daripada Mirza Ghulam Ahmad. Jadi kesimpulan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, hari ini kita berhadapan hidangan-hidangan ini. Macam-macam hidangan. Berapa ramai rakan-rakan kita tersungkur. Berapa ramai rakan-rakan tewas. Awas tuan-tuan. Ingat tajuk kita, pilihan Tuhannya satu, berbalik kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bermazhab Syafi'i. Okey. Orang kata, zaman Nabi mana ada mazhab? Yang kita pada mazhab siapa? Maksud mereka. Siapa? Zaman Nabi mana ada mazhab? Saya kata, zaman Nabi tak perlu mazhab. Sebab Nabi ada. Timbul masalah agama, pergi tanya siapa? Tanya Nabi. Timbul masalah, tanya Nabi. Buat apa mazhab? Bila Nabi dah wafat, masa berlalu semakin lama semakin jauh, hari ini nak tanya siapa? Makalah ialah ulama-ulama al-imam al-mujtahid. Mereka gelar imam al-mujtahid, imam mujtahid. Bukan imam sembahyang, bukan imam sembahyang. Syafi'i dia bukan imam sembahyang, tapi imam mujtahid, orang yang alim fiqh yang boleh diikuti. Itu namanya imam mujtahid. Mereka tergolong orang yang mujtahid. Padahal Syafi'i belajar dengan Maliki, tapi tak terima satu perkata daripada Maliki. Imam Syafi'i belajar Imam Maliki, anak murid Imam Maliki. Tetapi tidak semua pahaman Imam Maliki Syafi'i terima bulat-bulat. Macam mana saya cakap ni? Mesti tuan-tuan terima semua bulat-bulat apa saya cakap. Kan tuan-tuan rasa betul, tuan-tuan terima, tak betul tolak. Jangan tolak, jangan bawah, jangan berhamut, tak boleh. Yang ni tak betul, tak mau terima. Okey, tolak pergi. Maka sebab tu timbullah imam mujtahidin, imam mujtahid. Habis kenapa bermazhab? Sebab ilmu kita tak sampai macam dia orang. Kalau saya nak banding dengan Imam Syafi'i, ilmu saya ilmu Imam Syafi'i, taik buku dia pun tak baca ilmu saya. Ilmu dia tinggi. Imam Syafi'i sejak umur 6 tahun dah hafal Quran. Kita 9 tahun mukaddam tak boleh baca lagi. Nampak? Hadis dia hafal berpuluh ribu. Maka dia jadi imam mujtahid. Mesti ikut dia tak? Tak mesti. Cuma saya kata gini, dalam Islam disebut mazhab Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, 4 mazhab yang dikira. Ada juga mazhab Qadariyah, mazhab semua, banyak lagi mazhab lain tak kira. Yang 4 saja. Tapi dia Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Syafi'i. Okay. Saya ibarat kita pun 4 mazhab ini, kalau Islam itu ibarat kaki ayam besar. Tu buka minda tuan-tuan. Islam diibaratkan kaki ayam besar yang terletak di puncak bukit. Tak mana? Di puncak bukit yang tinggi. Maliki, seorang imam mujtahid, seorang ilmawan, seorang yang faham fiqh, yang faham hukum. Dengan peralatan dia, dengan ilmu dia, dengan Quran dia, dengan hadis dia, meneroka bukit. Dia meneroka sampai ke kaki. Maka dia pasang paip turun ke bawah. Buka air pun keluar. Ini paip Maliki. Datang pula Hanafi. Dia pun dengan ilmu dia, dengan kebolehan dia, dengan kebijaksanaan dia, dengan kepandaian dia, dia pun meneroka. Teroka sampai ke kaki. Dia pun pasang paip turun. Buka air keluar, ada 2 paip. Yang tadi paip siapa? Maliki. Yang ni paip siapa? Datang pula Hambali, dia teroka dengan ilmu dia, dengan Quran dia, dengan hadis dia, dengan fiqh dia, dengan tauhid, dengan falsafahnya. Dia teroka sampai ke kaki. Dia pun pasang paip turun, buka air keluar. Paip siapa? Dah berapa paip dah? 3. Datang Syafi'i dengan kemampuan dia, kebolehan dia, dia teroka juga sampai ke kaki. Dia pun buka turun paip. Berapa paip dah? 4 paip. Kita hari ni nak air, nak ambil air, tapi kita dah pilih paip Syafi'i. Dia buka ambil aja. Oh dah, saya tak nak pakai mazhab, kita ambil sendiri. Okey, baiklah, pandai sendiri. Tak pandai dengan apa Quran tak apa, faham pun tidak, hadis pun tak apa.
Nak banyak nak apa? Benda dah ada, dah air dah ada, semua dah tak ada bertaki yang besar. Bukan bertaki air, tapi yang sama, Islam yang sama. Quran ada duduk situ, semua situ. Cuma mereka mampu mengalirkan keluar air melalui 4 paip. Paip Maliki, paip Hanafi, paip Hanbali, paip Syafi'i. Kita alhamdulillah nak air buka paip Syafi'i. Tiba-tiba, oh tak payah paip aja lah. Tak payah mazhab. Dia boleh dengan syarat, mampukah tuan-tuan mendaki sampai letak air tu? Mampu kan? Nak lagi dengan apa? Apa yang ilmu kita ada? Saya tak mampu. Saya tak sampai imam ni tadi. Sama tuan-tuan ada gitu. Tiba-tiba senang-senang menolak Syafi'i, menolak Maliki apa? Maka seperti hari ini tuan-tuan, kita terdedah dengan berbagai-bagai. Kalau nak saya ibaratkan makanan lah, kita macam-macam dihidang kepada kita. Ingat, kebanyakan hidangan yang beracun. Dia tahu dia beracun, nak makan juga. Nak makan juga. Macam yakin. Maka bermadailah kita pilihan bukannya. Pegang yang ini. Kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Bermazhab. Kita ada mazhab. Melainkan kalau tuan-tuan rasa saya ni dah lama dah Syafi'i ni. Dia dah faham dah, habis dah semua kita dekat baca. Al-Muni dah baca. Dia Al-Qum dah baca semua dah. Nak tukar mazhab. Okey, boleh. Syafi'i pun tak menegak. Syafi'i tak kata mesti kamu ikut aku. Tapi dengan syarat dah faham semua Syafi'i, nak pergi pula Maliki, pergi tak salah. Tapi Syafi'i pun tak habis lagi. Kitab Al-Qum tak baca lagi pun. Dah baca kitab pun tak kenal pun. Kata macam mana ya? Maka sebab itulah hari ini tuan-tuan, dalam kita melayani hidup sebagai seorang ahli sunnah wal jamaah bermazhab Syafi'i, kita pegang mazhab Syafi'i. Cuma kadang-kadang takut satu saja, dalam kita bermazhab ini pun kadang-kadang tuan-tuan kita tersasar juga ya. Dalam kita melakukan amal ibadah hari ini, kadang-kadang saya lihat kita maaf lah ya. Tak saya tuan-tuan pasti ramai tuan-tuan ni wali sunnah berjamaah dan Syafi'i. Tak ada yang bermazhab Qadiani ke Syiah, wallahu a'lam, kita tak tahu. Tak mustahil. Yang pentingnya dalam kita melaksanakan sunnah jamaah ini pun kadang-kadang macam Nabi kata, alaikum bisunnati, kami ikut sunnah aku, cara hidup aku. Memang pun Syafi'i ikut Nabi, ikut Rasulullah. Maliki pun ikut siapa? So, cuma dalam memahamkan hadis-hadis tadi, dalam memahamkan ayat-ayat Quran, itu dia saya bezanya. Mana buka media tuan-tuan sikit. Macam mana menjadi berbeza pendapat Imam Syafi'i dan Hanbali Maliki ni? Kenapa? Pendapat beza kerana nak memahamkan hukum. Contoh, saya buat contoh tu saja. Ya? Baik, mungkin tuan-tuan faham. Orang Maliki, orang bermazhab Maliki, bila mana sentuh perempuan batal bayang tak? Tak batal. Dia pegang perempuan tak batal. Tapi kenapa Syafi'i kata batal? Timbulnya perbezaan pendapat ini nak memahamkan satu ayat. Ayat apa? Allah kata, A'udzu syaitanir rajim, wa idza qumtum ila as-salati farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Itu cerita biasa sembahyang. Cerita pula yang batal sembahyang apa dia? Aula mastumun nisa. Bila kamu nak sembahyang, kata Allah, basuhlah muka kamu, basuhlah tangan kamu, basuhlah kepala kamu, basuhlah kaki kamu. Itu biasa sembahyang. Baik, yang batalkan sembahyang, Allah kata apa dia? Di antaranya aula mastumun. Apa dia makna aula? Syafi'i kaji, Maliki kaji, Hanafi kaji, Hanbali kaji. Buka kitab, habis kitab mereka buka. Maka Maliki kata aula mastumun nisa, makna dia pada pahaman aku, kata Maliki, au jama'tu jama'. Dan buat kajian, buka kitab, buka dictionary, buka kamus, buka semua, kaji berbulan-bulan kaji. Maka dia buat kesimpulan, pahaman aku ayat ini maknanya au jama'tu, bila kamu berlaku jima' persetubuhan, batal sembahyang. Itu kata apa? Kata Maliki. Kalau terkasih sentuh tak batal. Kalau jima' baru batal. Kata Syafi'i dia kaji juga. Kaji. Buat rujukan, buat referen, buka monjit, buka kamus, buka dictionary, buka hadis. Saya berkesimpulan, aku faham gini.
aula masuk bulan situ mah dia sentuh aja. Itu beza pendapat itu. Bukan beza, memahamkan ayat. Mereka buat kajian. Dan sebelum mereka buat fatwa mengatakan pahaman aku begini, dia bawa tawaf di Kaabah, tulis tawaf, Allah buat fatwa. Aku punya fatwa, sentuh lagi perkataan. Itu katakan masalah. Maka sebab itu kata hani kita mazhab Syafi'i. Okey, kita ikut Syafi'i. Tapi kadang-kadang dalam Syafi'i pun ada betul kita. Minta maaf cuma saya nak betulkan apa yang kita lakukan zaman ini mungkin tak betul. Bagi contoh, ya. Dalam kita melakukan amal ibadat, cuba tengok ni. Kalau Nabi kata, qala Rasul, dia tamanya kalau kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu macam mana kamu lihat aku semayang. Ya, itu Nabi kata, semayanglah kamu macam mana kamu lihat aku semayang. Tuan-tuan pernah lihat Nabi semayang? Nabi pernah mari semayang sini? Mana masa itu masjid ni tak ada lagi. Dia Nabi di mana? Maksudnya kita tak lihat Nabi, tapi kita boleh lihat macam mana Nabi semayang berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama, yang diriwayatkan oleh perawi hadis ini. Baik, kalau begitu, apakah semayang selama ini ikut Nabi? Apa yang terjawab? Saya kata mungkin tuan-tuan tak ikut Nabi. Kenapa? Sebab ilmu yang kita belajar tak sampai situ lagi, tak habis. Bukti, ulama-ulama dalam syarah hari ini ada dua pendapat. Yang pertama, kalau Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kamu lihat aku semayang, maksud dia pertama, kalau aku semayang kamu pun kena semayang. Itu cara hidup aku. Aku Nabi, aku Rasul, aku semayang. Padahal Allah dah beri jaminan, Allah kata Muhammad, dosa kau yang dulu, dosa kau yang akan datang, aku tak akan ampunkan. Allah dah beri jaminan, tuan-tuan. Kata Muhammad, kalau kau buat dosa, aku akan ampunkan. Kalau saya, Allah kata macam tu, ya Muhammad, you jangan bimbang lah, kalau kau buat dosa, aku ampunkan. Saya tak semayang. Sebab kalau saya tak semayang, dosa tak? Allah ampunkan. Saya pergi mencuri, dosa tak? Allah ampunkan. Saya pergi berzina, dosa tak? Allah ampunkan. Tapi Nabi no. Allah kata Muhammad, dosa kau yang dulu, yang akan datang kalau kau buat, aku akan ampunkan. Tapi Nabi semayang. Aisyah tanya, ya Rasulullah, bukankah Allah dah kata yang Allah akan ampunkan dosa Rasulullah? Yang dulu yang akan datang, Nabi tidak. Betul. Habis semayang buat apa? Aisyah tanya lah, dah tanya Nabi. Apa Nabi jawab? Ya Aisyah, apakah kamu tak nak aku nak jadikan diri aku sebagai hamba yang berterima kasih kepada Allah? Oh, orang semayang berterima kasih kepada Allah. Tuan-tuan, lepas saya ni ramai ni, tuan-tuan, puan-puan, kita semayang lepas saya bukti yang kita nak kasih dan cinta kepada Allah. Syukur nikmat Allah, nikmat Allah banyak pada kita. Nak terima kasih macam mana? Semayang lah. Adapun orang tak semayang, yang tak mau semayang, yang tak nak semayang, itu orang tak ingat Allah, tak terima kasih kepada Allah. Satu, itu kata ulama. Maka sebab itu dalam konteks ini ada Nabi pernah sebut dengan sabda Allah Rasul, man raghiba an sunnati falaysa minni. Bahkan siapa tak suka cara hidup aku, tak buat cara aku semayang, kamu tak semayang, maka dia bukan umat aku. Nabi tak mengaku umat tak semayang. Orang tak semayang, Nabi tak mengaku umat. Alhamdulillah. Itu satu. Yang kedua, kata ulama, Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kamu tengok aku semayang. Apa yang aku buat, kamu kena buat. Ikut betul. Tapi kita tak ikut. Saya buat contoh je. Nabi bila bertakbir, dia orang semayang, dia apa dia buat? Disebutlah hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara rafa'a yadayhi khazwa mankibai wa kadzalika yaf'alu 'inda ruku' wa 'inda al-i'tidal. Hadis diriwayatkan Nabi bila dia nak semayang, dia nak angkat tangan, nak takbir, salli pertama lebih salah hadis ada imam Allahu Akbar, dia angkat tangan khazwa mankibai, setentang dengan telinga, tapak tangan ke hadapan kita. Yang kita bagaimana? Kita kebanyakannya mana tapak tangan kita?
Mana tapak tangan kita? Nabi kita ikut siapa? Ikut siapa? Kenapa? Tak tahu. Sama ada orang tak beritahu, ada tak nak beritahu. Nabi dia angkat tangan, sentang telinga, tangan ke hadapan. Kita kebanyakan kita. Kenapa? Wallahu a'lam. Wa kadzalika yaf'alu 'inda rukuk wa 'inda i'tidal. Begitu juga Nabi buat masa dia nak rukuk, masa dia nak i'tidal. Maka bila baca surah wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Itu Nabi buat, yang kita buat. Kita bila rukuk, Allahu akbar. Apa benar ni? Apa benar ni? Yang tidak, Nabi sami Allahu liman hamidah. Kita buat. Yang kita buat, Allahumma hamidah. Apa benar ni? Tahu tak? Ikut siapa? Ikut siapa? Ini kadang-kadang saya kata dalam cakap seluruh jamaah pun macam benda yang perlu diperbetulkan. Ya? Pilihan Tuhannya. Tapi kita kadang-kadang susah cakap tuan. Apalah benar-benar sunat. Paling-paling tidak tak dapat pahala sunat. Terus semayang masih sah. Tapi melibat pada rukun, habis. Lepas tu takut-takut tuan-tuan. Kita semayang ni pun dalam semayang ni. Apa Nabi sebut sebuah hadis qala Rasul kam min qa'imin hazzuhu min salatihi at-ta'ab wal hasd. Berapa ramai orang semayang. Dia semayang tak berhenti, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak dia semayang. Tapi apa yang dia dapat? Penat, letih, capah. Aku takut ini tak pun. Yang dapat penat, letih. Letih ulang alik ke masjid, letih semayang, letih ambil air semayang. Padahal apa pun tak dapat. Pasal apa? Ada kemungkinan semayang ni Allah tak terima. Pasal apa tak terima? Ada kemungkinan tak sah, tak betul. Pasal apa tak betul? Tidak betul tidak. Cuba tengok ya. Dalam satu hadis Nabi kata qala Rasul aswa'in nasi sarifatan man yasrifu fi salatihi qalu kaifa yasrifu fi salatihi ya Rasulullah qala la yatimmu ruku'ihi wa la sujudihi atau kama qala sallallahu hadis sahih muttafaq alaih. Yang bermaksud kata Nabi sejahat-jahat manusia yang mencuri. Nabi gunakan perkataan aswa'in nasi sarifatan. Sejahat-jahat manusia yang mencuri. Kalau sekadar pergi rompak bank tak jahat lagi. Ada lagi pencuri yang lebih jahat kata Nabi. Siapa dia? Man yasriqu fi salatihi. Orang-orang yang mencuri ketika dalam salatnya sendiri. Sahabat-sahabat terkejut. Qalu, dia bertanya, kaifa yasriqu fi salatihi ya Rasulullah? Macam mana pada nak curi ketika dalam semayang ya Rasulullah? Semayang curi macam mana? Maka Nabi jawab, qala, kata Nabi, maksud aku la yatimmu ruku'ihi wa la sujudi, iaitu orang-orang yang rukuknya tak sempurna, sujudnya pun tak sempurna. Siapa rukuk tak sempurna, sujud tak sempurna, dia dianggap sejahat-jahat pencuri. Baik, macam mana rukuk yang sempurna? Tengok Nabi rukuk macam mana. Bila tengok Nabi rukuk, tengok hadis dia. Diriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a wada'a kaffayhi ala rukbatayhi. Diriwayatkan Nabi jadi rukuk, dia letak tapak tangan atas tepuk lutut. Dia letak tapak tangan atas tepuk lutut, dia tegakkan tangan dia belakang dia 90 derajat. Itu cara Nabi rukuk. Kita rukuk macam mana? Kita rukuk pegang letih, menjunam kepala bawah. Ada yang rokok pegang paha, dorong kepala kanan. Ada yang rokok pegang lutut, dia bengkoknya tangan, menjunam kepala bawah juga. Ini semuanya rokok yang tak sempurna, dia dianggap sejahat-jahat pencuri. Tapi tak apa, semayang masih sah. Masih sah. Tapi kalau sujud tak sempurna,
Habis. Macam mana tak sempurna? Tengok Nabi sujud macam mana? Apa kata Nabi? Nak tahu sujud sempurna? Nabi dah beritahu dah. Allah Rasul, idza sajada al-'abd sajada ma'ahu sab'atu arab jabhatahu wa kaffahu wa rukbatahu wa qadamahu. Sadaqah Rasulullah yang bermaksud, apabila sujud seorang hamba ketika dia mengerjakan salat, maka sujud bersamanya 7 anggotanya. Ingat, masa kita sujud 7 anggota kena sujud. Yang pertama sekali, jabhatahu, dai. Sebab tu tuan-tuan, bila sujud dai mesti buka, jangan tutup. Siapa tutup dai dia, habis tak sah semayang. Dia lelaki, dia perempuan, tolong beri perhatian. Masa sujud, tak apalah, kalau sebelah biasa tutup dah, pakai lah. Hilang ada kena-kena tak apa. Jadi nak semayang kena buka, mesti kena sujud. Jangan berlapik dengan songkok ke, dengan kain telekung ke, dengan ekor serban ke, dengan rambut ke. Jangan tutup dai. Satu. Yang kedua, waqafahu, 2 tapak tangan. Bila mana tersujud, kita letak tapak tangan. Tapi ada sebahagian orang disujud dengan siku-siku sekali. Tapak. Ada berlaku ni. Bila sujud dengan siku-siku sekali, nak bilang apa? Nak bilang apa? Ha? Ini bagi apa ni? Ini apa? Lengan ini. Dah berapa dah? Tapak tangan, lengan, siku. Berapa? 3. Yang ni 3. Berapa dah? 6. Yang ni Nabi 7 saya sujud. Kaki tak kira lagi tu. Ini lah. Habis. Okay. 2 tapak tangan. Lepas tu baru kebatau 2 lutut. Tak ada masalah lah. Mana ada orang sujud tak ada pakai lutut, takkan meronggik kaki, punggung kata tak. Semua pakai lutut dia. Dan akhir sekali, wa qadamahu. Apa makna dia? 2 tapak kaki. Tapak kaki. Apa maksud tapak kaki? Inilah. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan boleh rojong. Kalau kau tak percaya cakap saya lah, tuan-tuan boleh pergi cari satu kitab fiqh yang terbaru, yang termoden, yang terbesar, yang berjudul Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Itu judul kitab dia. Walaupun ditulis orang Arab yang bernama Syekh Wahbah Zuhaili, tetapi telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Masya Allah. Kitab fiqh besar, yang terbaru, yang termoden, yang terhebat. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, yang ditulis Syekh Wahbah Zuhaili. Tolong buka kitab ni, rojok dalam bahasa sujud. Apa kata Syekh Wahbah? Syekh Wahbah kata, yang dimaksudkan dengan 2 tapak kaki ialah perut jejari kaki. Perut jejari kaki. Maknanya semua jari kena lipat, tuan-tuan, lipat jari itu. Biar semua jari ini kena tepat sujud. Itu kata Syekh Wahbah. Sekira-kira orang belakang kita tak nampak jari kaki kita, tak nampak ayat apa, itu cara sujud yang sebenar. Tapi hari ini saya tengok, ya Allah, ada yang bila sujud sikit kaki kena, ada yang lurus kaki pun ada yang sialang kaki pun ada. Maka semua ini, kata Syekh Wahbah Zuhaili, sujudnya tidak sempurna. Bila sujud tidak sempurna, satu rukun sudah rusak. Rukun apa? Rukun sujud. Bila satu rukun sudah rusak, semayangnya rusak. Kalau makmum yang rusak, dia seorang tangguh. Kalau imam yang rusak, habis semua jemaah. Siapa tangguh rusak? Allahu Akbar. Ini tuan-tuan, sebab dalam cakap saya sudah berjemaah pun, kita masih banyak benda-benda yang perlu kita pelajari. Cuma kadang-kadang dalam memahamkan hadis, memahamkan ayat, memahamkan hukum-hukum ini yang salahnya. Baik, saya dah balik sikit cerita tadi ya. Contoh hari ini kita katakan masalah Wahabi tadi, sedikit sikit ya. Hari ini ada pihak-pihak yang menentang tahlil, dia menentang talqin. Ada berlaku tak? Oh, dia kata Nabi tak buat. Betul, Nabi tak buat. Tapi ada benda yang Nabi tak buat, Nabi suruh kita buat.
Talqin ni tuan-tuan diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Hadis sahih. Apa kata Uthman? Uthman kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fariqa min dufnil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbih fa innahu al-ana yus'al. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman. Uthman kata Nabi ini, Rasulullah ini kalau dia mengiringi jenazah sampai ke kubur, selesai bumi jenazah, Nabi akan berdiri. Nabi kata, istaghfiru li akhikum, tolong minta ampun kepada saudara kami yang kubur. Minta ampun, tolong Allah ampun, minta ampun dosa dia. Was'alu lahu tasbih, tolong minta Allah tetapkan pendiriannya, kerana sekejap lagi dia akan disoal. Siapa soal dia? Itu talqin. Dan hadis diriwayatkan ada Nabi pernah mengajar Sayyidina Ali macam mana baca talqin. Pada talqin dia baca hadis itu, Nabi ajar Sayyidina Ali. Waktu Nabi tak buat, Nabi disuruh buat. Nabi tak ada, Nabi tak buat. Cuba buat salah, masuk neraka. Talqin masuk neraka juga. Nabi tak buat. Habis dia bawa hadis. Ada hadis kata dia, qala Rasul idza mata ibni Adam inqata'a amaluhu illa min thalas. Bila mati seorang anak Adam, terputuslah amalannya melainkan 3. Dia kata, bila mati habis. Yang guna 3 saja. Dia tak kata talqin. Apa 3 apa dia? Yang pertama sekali, sadaqatin jariyah. Kalau dia ada pernah buat sedekah jariyah, bagi bina masjid, bagi bina sekolah, bina maktabi, itu jariyah. Kalau ada, kalau tak ada, tak ada pula. Yang kedua, au waladin salihin. Ya Allah, anak yang saleh. Kalau ada anak yang saleh, bukan nama saleh. Kalau nama saleh panggil ke syaitan buat apa? Anak yang saleh yang berdoa untuk dia. 2. Yang 3, au ilmin yuntafaq, atau dapat ada ilmu. Dia kita mengajar ilmu berguna, orang amat ilmu itu, Nabi dia dapat mana? Dia tak kata talqin, dia tak kata tahlil. Apa dia jawab? Apa tuan jawab? Yang betul. Hadis ini bukan nak menceritakan kita boleh buat tahlil dan talqin. Hadis ini bukan nak melarang tahlil, bukan nak melarang talqin. Hadis ini nak menceritakan bila mati seorang anak Adam, terputuslah amalan melawat. Amalannya siapa? Terputuslah amalannya siapa? Dia yang mati itu, amalan dia terputus. Kitab dah tutup dah, rekod dah tutup dah, tak ada dah. Amalan dia yang terputus. Amalan kita untuk dia? Amalan kita untuk dia? Apa kata putus? No. Hadis diriwayatkan, pernah zaman Nabi datang seorang perempuan menghadap Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, inna ummi qad matat falam tahujj. Dia jumpa tu, dia kata, ya Rasulullah, mak saya baru meninggal, belum sempat mengejar haji ya Rasulullah. Perempuan mengadu, mak saya baru meninggal, belum sempat mengejar haji. Nabi jawab, haji an ummik, kamu boleh mengejar haji untuk mak kamu yang dah mati. Ulama fiqh ambil hadis ini, bawa dari kitab fiqh, tempat namanya haji badal. Artinya orang hidup boleh buat haji untuk orang yang dah. Kalau haji boleh buat untuk orang mati, yang lain dilarang semayang, tak boleh. Semayang dilarang, tak boleh. Jangan pula tuan-tuan kata, ya saya tak semayang, biar saya semayang untuk dia, boleh. Itu dilarang. Ada dilarang. Kalau begitu, kalau haji boleh buat untuk orang yang dah mati, baca Quran ada, tak boleh. Tuan-tuan, mak ayah dah meninggal, hari ini tuan-tuan dapat bonus berpuluh-puluh ribu, pergi masjid, Pak Imam, ini 10,000, saya dapat jalan rumah, saya mati, boleh tak? Tapi dah mati. Itu amalan kita untuk dia tak terputus, boleh buat. Termasuklah nak tahlil, nak baca, nak tahlil itu, dia kita boleh buat, bukan terputus. Yang terputus amalan dia, amalan kita untuk dia belum putus. Cuma dalam konteks ini sedikit penjelasan saya beritahu tuan-tuan. Orang kita ni bila sebut tahlil, tahlil ni dah sinonim dengan kenduri. Bila buat kenduri, tahlil. Bila tahlil, kenduri. Bila buat kenduri, tahlil.
nak buat tahlil kenduri. Bila buat kenduri tahlil. Tak ada kerja lain. Hari ni soalan orang tahlil tu dalam fikiran kita tu tahlil. Sampai kadang-kadang hari ni saya cakap tuan, hari ni cuba tengok ya. Ada dua cerita awak. Saya bukan mengatakan nak cerita. Kalau mengatakan dosa, cerita tak dosa. Cerita pertama, ada seorang hamba Allah di kampung saya lah. Dia nak jalan jauh, nak supir pergi Melancong. Dia buat kenduri. Panggil lah imam, panggil orang masjid, panggil semua. Jadi dah datang. Sebelum ni dia cakap, Assalamualaikum tuan-tuan, terima kasih kerana sudi menjemput, menerima undangan saya. Sebenarnya saya nak berjalan jauh, nak musafir, nak Melancong. Jadi cara panggil tuan-tuan, tolonglah buat untuk saya doa selamat. Sebab saya nak berjalan jauh, supaya saya pergi selamat, balik selamat, dan tinggal pun selamat. Di Pak Imam, tolonglah buat doa selamat Pak Imam pun, insyaAllah. Al-Fatihah. Dia bantai buat tali Allah. Sampai habis, tuan rumah komen, Pak Imam, saya bukan nak buat tali arwah, saya nak buat doa selamat. Pak Imam jawab, sama lah tu. Sama tak? Sama tak? Mana sama? Dia minta berdoa selamat, awak bantai kata Allah buat apa? Sebab mentaliti kita. Satu cerita. Cerita yang kedua, ini cerita benar. Seorang hamba Allah, kampung saya juga, kebetulan dia dapat cucu. Jadi dia buat akikah. Nak buat akikah, cucu disembelih kami, buat kenduri. Kebetulan hari ini kata dia, hari jadi saya. Dia cari nak buat akikah cucu, hari jadi dia. Saya pun tegur, oh hari ni you jadi, betul bila you jadi? Tanya dia, bila awak jadi? Tak tahulah, cuma hari lahir. Cakap hari lahir, cakap hari jadi macam mana? Orang kita Melayu hari jadi. Bila jadi? Tuan-tuan balik kan tanya mak, mak bila saya jadi? Mampus mak tak tahu. Tanya pak bila saya jadi? Lagi pak tak tahu. Yang dia sambut hari apa? Hari lahir lah. Yang hari jadi tu macam apa? Habis orang Melayu ni lah. Mak Saleh betul, birthday. Apa makna dia? Hari lahir lah. Yang cakap jadi macam apa? Dia cakap hari lahir. Okey. Kebetulan hari ni saya buat kenduri kekah cucu saya. Lepas tu betul hari ni hari lahir saya. Dia minta lah Pak Imam, tolong buat tahlil arwah. Saya ni pening kepala. Yang dia buat kedua yang apa? Akikah. Sebenarnya hari lahir dia suruh dia buat tahlil untuk siapa? Jadi saya dah pening kepala. Sebab mentaliti kita hari ni, saya kenduri. Bila dia buat tahlil, kenduri. Sampai di peringkat kebangsaan hari ni. Kebangsaan. Nak sambut hari kemerdekaan. Buat majlis peringkat kebangsaan di masjid negara. Tahlil arwah. Itu sama. Nak sambut hari kemerdekaan. Yang telah arwah untuk siapa? Nak sambut hari keputeraan yang Pertuan Agong. Tu hari resmi tu. Nak sambut hari keputeraan yang Pertuan Agong, buat majlis secara rasmi di masjid negara. Tahlil untuk siapa? Orang tua tu hidup lagi tu. Sebab mentaliti kita tidak. Betul tak? Saya bukan menentang tahlil, tidak. Tengok sebenar lah. Nak sambut hari keputeraan pun doa selamat, supaya dia selamat, kita selamat. Yang tahlil arwah tu hidup lagi. Maka tu saya kata, dalam konteks ini saya bukan menentang tahlil. Saya kata, nak buat tahlil untuk siapa? Apa arti tahlil? Tahlil ialah kita nak baca Quran, kita nak tahlil la ilaha illallah. Lepas tu dia nak hadiah kepala kepada si mati. Kalau sampai tak? Itu ulama soalkan. Ulama kata, kalau yang mati tu orang baik, Pak Imam, Pak Bilal, orang masjid, jemaah masjid, Pak Haji, Pak Lebai,
dia mati kita ni sampai insya-Allah tambah pahala dia. Tapi kalau orang tu semayang tak pernah, ke masjid tak pernah, sujud sembah Allah tak pernah, hidup penagih dada, merompak, menyamun, mencuri, merabut, dia belum mati. 3 hari 3 malam tahlil dulu, betul tak? Dah buat tak? Buat apa? Buat apa? Sampai tak? Tak ada. Tapi dah tradisi. Maka sebab tu bagi saya kata boleh buat tahlil. Tengok orang lah. Sebab tu saya walaupun cakap terang-terang, kalau orang panggil saya ke majlis tahlil, kalau saya kenal yang mati tak pernah semayang seumur hidup, saya takkan pergi. Saya takkan pergi. Kadang-kadang terpaksa saya buat buku sunat. Bukan minta maaf, saya urusan lain, tak ada apa pun. Pergi buat apa? Kalau awak sayang anak awak tak nak anak awak masuk neraka, beng-beng dia masa dia hidup jadi anak yang baik. Dia masa anak hidup, lagi dadah dibiarkannya, repit dibiarkannya, tiba-tiba aksiden, mampus raya-raya, berbalik ke rumah tahlil juga. Betul tak? Ini kata kita betulkan pahaman ahli sunnah wal jamaah. Pada masih ada benda-benda yang kerana yang tidak betul. Maka tetap bagi saya tuan-tuan, bila mana kita buat majlis, kita buat tahlil, okey, tahlil itu untuk orang meninggal. Kalau dia rasa itu baik, nak tambah pahala dia, okey, buat. Talqin, okey, tak kumpul tu buat talqin. Kalau tak nak baca banyak-banyak, dua talqin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Betul lah dari Kelantan. Ada satu tempat di Kelantan, bila dia bumikan orang, masa bumi itulah ramai-ramai, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dia, habis bumi, balik. Sebab tahlil ini ialah la ilaha illallah itulah. Sebab tu yang Nabi kata Allah hadis qala Rasul, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqin orang mati kemuliaan Allah saja. Pulang lah kita tak baca apa. Wahai saudaraku, bila datanglah dua wakil Tuhan, tanya kamu jangan takut. Nabi mengajar. Tetapkan pendirian dia. Bila datang wakil Tuhan, tanya kamu yang gentar. Dia macam tuan-tuan tak gentar. Macam tuan-tuan pasal insya-Allah, tuan-tuan tak gentar. Yang bimbang ni dia tak semayang. Apabila datang, man rabbuka, boleh jawab tak? Agak boleh jawab tak? Boleh jawab? Mampu dia jawab. Man rabbuka? I don't know dia. Tapi tuan-tuan depan saya dengan bimbang insya-Allah. Kalau ini orang-orangnya, tuan-tuan masuk kubur besok, man rabbuka? Soalan macam tu pun nak tanya. Ya. Tuan-tuan akan jawab insya-Allah. Jangan bimbang. Saya yakin tuan-tuan boleh jawab. Sebab yang nak jawab bukan mulut kita, bukan bahasa kita, amal ibadat kita. Tuan-tuan yang banyak buat pahala macam ni, bayang berjamaah, datang dengan ceramah, pergi masjid, tak banyak pahala. Inilah bekalan akan menjawab soalan tuan-tuan. Soalan yang kedua, wa mau muka wa ma tiba tu kau mari buka kacang nas. Bila semua soalan tuan-tuan nak jawab, semua soalan boleh jawab dalam satu hadis yang panjang yang pernah terjumpa 3 muka surat. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Ar-Ruh Ibn Qayyim hadis ini. Dalam kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Ibn Qayyim, satu hadis 3 muka surat. Allah, bukan 3 baris, 3 muka surat. Hadis bermula daripada qala Rasul, Nabi kata, innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazalat ilaihi malaikatun biyadul wujuh ma'hum kathanun min aqfalil jannah wa jarasuha. Panjang 3 muka surat. Kan hadis ini sebut secara sedikitnya. Nabi kata bagi orang-orang yang boleh menjawab soalan muka nakir, soalan pertama jawab, 2 jawab, 3 jawab, 4 jawab, dia semua jawab. Di akhir sekali muka nakir akan berkata, dia kata apa? Namatil arus, tidurlah anda seperti mana tidurnya pengantin. Allahu Akbar. Itu kata-kata muka nakir bagi orang-orang yang boleh menjawab soalan siapa? Penakir, apa dia kata? Tidurlah anda. Namatil arus, seperti mana tidurnya pengantin. Tuan-tuan, pengantin tidur macam mana? Dah kahwin belum? Dah. Tentu pernah jadi pengantin. Pengantin tidur macam mana? Saya tanya
Tuan, nanti tuan-tuan dia Ustaz pengantin tak tidur. Saya bukan tanya pengantin tidur tak tidur, tanya pengantin tidur macam mana? Dia kata pengantin tak tidur. Takkan selama-lama tak tidur. Ini hadis simbolik, hadis majazi, hadis kiasan. Maksud tidur pengantin ni tuan-tuan, maksudnya bila pengantin masuk bilik tidur, kalau bilik tidur dari pintu tak ada pakai tabi macam tu, tabi tu, okay? Lepas sejam dia masuk, beranikah kita bagi bapak dia, pak mentua dia pergi buka tabi, mak buat apa mak boleh? Berani? Ada pernah buat? Itu makna tidur pengantin. Tidur orang tak berani ganggu, tak berani usik, tak berani kacau. Itu makna tidur. Nanti bukan fikir pengantin menongging. Itu soalan. Ini mana pengantin tidur? Tidur orang tak ganggu. Sampai besok pagi jam 10 tak bongkar-bongkar, buat 22 KO. Siapa berani masuk bilik dia? Betul tak? Itu simbolik tidur pengantin. Bagi orang yang dapat jawab soalan, kenapa orang tak kacau lagi dah? Relax pula, rehat. Tapi kalau mandra buka, I don't know what come, apa jadi? Maka sebab itulah kita kalau berpahaman ahli sunnah wal jamaah ada satu pilihan kita. Maka peganglah kuat-kuat dengan pahaman ini. Walaupun orang kata dalam kubur tak ada siksa, siapa cakap? Ada orang kita kata dalam kubur tak ada siksa kubur. Ada dengar orang kata? Ada jadi isu sekejap. Ada kata dalam kubur ada siksa. Ya Allah, kalau tidak ada siksa kubur, kenapa Nabi mengajar kita doa ta'awuz yang 4 tadi? Nabi mengajar kita habis bagi tahiyat akhir sebelum salam, jangan lupa baca 4 ta'awuz ini. Nabi suruh baca. Apa dia? Yang pertama sekali, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Apa? Minta pelindung azab. Ada kubur. Bagi orang yang tak boleh jawab soalan, kenapa? Tapi kalau boleh jawab soalan kenapa? Tidurlah ada seperti tidurnya pengantin. Satu. Lepas tu, wa'udzuka min azabin nar. Minta pelindung azab api neraka. Wa'udzuka min fitnatil mahya wal mamat. Minta pelindung dari fitnah hidup dan mati. Yang keempat, wa'udzuka min fitnah al-masih ad-dajjal. Ini 4 ta'awuz yang Nabi ajar. Suruh dia baca. Lepas baca tahiyat sebelum mandi, tiba-tiba datang orang kita kata tak ada kubur. La ilaha illallah. Ini bukan pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Maka sebab itu tuan-tuan, berpeganglah kita dengan pahaman Ahlussunnah wal, insya-Allah selamat di dunia dan akhirat. Kami janjikan tepatnya 11.30. Okey, seperti sini dan saya peluang sikit kalau ada soalan, kalau ada kalau rasa nak balik cepat jangan tanya. Kalau rasa ada soalan nak tahu, saya bagi peluang. Soalan. Ada soalan? Ada ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Saya nak utarakan isu Syiah itu Ya. Isu Syiah ni memang dah salah. Bagaimana kita ketahui peperangan atau malapetaka di Negeri Teluk, di Baghdad umpamanya hancur kerana perbalahan mazhab. Di Malaysia tu kegiatan Syiah ni walaupun ia dijalankan oleh orang tempatan, tapi saya terjumpa ada terdapat strategi tu Saya bercampur dengan beberapa pengetuat di satu IPTA di Kuala Lumpur, penuntut-penuntut Syiah. Saya bertanya, apa kursus dia ambil, apa ijazah dia ambil. Banyakkan yang datang mengambil, banyakkan yang kurang-kurang master ataupun PhD tu. PhD tidak pada ijazah yang kena. Jadi ini seolah ada satu strategi. Memang dia menghantar orang-orang profesional di IPTA. Dan mereka ni pun ada yang telah berkahwin dengan pesyarat-pesyarat. Jadi saya ingin tahu apa tindakan ataupun pertama, bagaimana saluran kegiatan Syiah di Malaysia. Dan yang berhormat Datuk sebagai seorang yang rapat dengan pihak berkuasa agama di Kuala Lumpur, apakah tindakan oleh pihak berkuasa sekian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih kepada yang bertanya. Bagus soalannya mengenai kegiatan Syiah dia. Cuma sebagai mukadimah saya jawab soalan tadi. Pertama sekali, kegiatan Syiah ini asalnya dalam bentuk agama, satu kumpulan agama. Asalnya berpunca daripada ketidakpuasan hati di atas pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Itu zaman tu Ali masih ada. Itu Syiah tak nama lagi. Sampailah pada zaman Umar, zaman Uthman, sampailah pada zaman Ali. Lepas meninggal dunia Ali, baru tiba nama Syiah, iaitu pengikut setia Ali. Yang mereka namakan mereka sebagai Syiah, satu kumpulan berpahaman agama. Itu asal. Lama kelamaan, bila mana pengikut semakin ramai, mereka telah bertukar menjadi satu kumpulan siasah politik kenegaraan. Hari ini Syiah lebih dikenali sebagai siasah atau parti politik kenegaraan. Lebih-lebih lagi bila mana mereka percaya menawan Iran. Sebab Iran menjadi sebuah negara yang berpahaman Syiah. Dan mereka cuba nak menaklukki negara-negara lain. Walaupun di Iraq contohnya, di Iraq sebenarnya markas Syiah. Sebab Ali masih ada jadi khalifah, dia tak duduk di Madinah, duduk di Iraq. Ali bertempat berpejabat di Iraq. Sepatut Iraq yang jadi markas Syiah, tapi mereka berjaya menawan Iran sebagai negara Syiah. Mereka cuba nak menawan negara-negara lain. Lebih lagi di Malaysia. Di Malaysia ini sebenarnya, kalau kita lihat dalam sejarahnya, sejak berabad-abad lama dah sudah ada Syiah di Malaysia. Tetapi tak abad itu ketara. Ada dua Syiah yang bertapak sejak lama di Malaysia. Yang pertama, yang bertapak di Kelang, iaitu Syiah yang dipanggil Agha Khan. Syiah Agha Khan yang datang dari India. Lepas itu yang ada di Perak, nama Syiah dia ialah Tayyibah Buhra. Orang ini maknanya kita iktiraf mereka dari Islam lagi, masih Islam lagi. Sama ada Agha Khan di Kelang ataupun Tayyibah Buhra di Ipoh Perak. Itu sejak dulu lagi. Dan saya fahamkan Syiah-Syiah ini dah lama bertapak, dan mereka tidak sealiran dengan Syiah yang baru ini. Dia pun tak sealiran. Berarti hari kita kaji balik Syiah Tayyibah Buhra, dia tak siapa Syiah sekarang ini. Dia tak siapa Al-Sabaiyah ke, Al-Mughirah ke, Al-Zaidiyah ke, Ihana Syariah ke, Imamiyah. Dia tak sokong. Itu maknanya aliran berlainan daripada pahaman agama daripada pahaman politik. Kalau politik supaya apa nak? Kalau boleh, bukan Iran saja, mereka nak Iraq, mereka nak Syria, maka mereka nak Malaysia bagi sebuah negara Syiah. Sampai situ satu perkara itu. Jadi pergerakan mereka hari ini itu dikatakan pergerakan ekstrim dan berbahaya, kerana mereka ada ura-ura nak menawan satu negara menjadi negara apa? Syiah seperti di Iran. Sedangkan di Iran sendiri, apakah mereka bersatu? Mereka tak bersatu. Dia macam Ahmadinejad, dia Syiah tak bukan Syiah yang disuruh oleh ulama-ulama Syiah lain. Sebab Ahmadinejad dia panggil Syiah modern, sebab dia tak pakai jubah. Nak banding dengan Syiah lain, banyak yang pakai jubah. Daripada mula-mulanya Khomeini pakai jubah, berserban. Mari daripada Ali Rafsanjani berjubah serban. Mari Ahmadinejad, dia tak pakai jubah. Dia pakai apa? Berserban pun tidak. Tak sama pemikiran dia, tapi dia merupakan siasah politik, siasah kenegaraan. Jadi pahaman yang datang sini ini sama ada daripada individu, daripada Iran sendiri, atau daripada orang kita yang pergi sana, balik sini, dia mempunyai siasah politik. Tak ada melibatkan soal kenegaraan. Maka sebab itu terletak di bawah keselamatan dalam. Membahaya kerana mereka cuba nak mempengaruhi, nak mentadbir, nak memerintah satu negara dengan simbolnya pahaman Syiah. Itu dia soalan tadi. Jadi kesimpulannya, maka sebab itu kita hari ini kita siang-siang lagi kita menolak dan kita membendung pahaman Syiah daripada menular. Tapi malangnya dalam bendung-bendung pun masih lagi rebak. Cuma alhamdulillahnya kita dapat fatwa. Malaysia dapat fatwa mengatakan ajaran Syiah bukan daripada pahaman Islam, dan kita bendung pahaman Syiah. Bila mana kita dah keluar fatwa, kita gazet, itu warta kan sudah ada elemen di bawah satu section. Maka barang siapa terlibat sah dengan Syiah, kita ditangkap di bawah section ini. Sekarang ditangkap.
Tak belakang saya tak tahu Allah lah ada fatwa atau tidak. Tapi ramai negara di Indonesia telah berfatwa mengatakan Syiah kita tak adil. Maka sebab tu hari ini di Kedah, bila mufti Kedah buat fatwa, dia nak saman mufti balik. Ya Allah, hebatnya mufti Kedah buat fatwa katakan Syiah kita tak adil. Syiah Kedah nak saman mufti balik, pasal apa keluar fatwa? La ilaha illallah. Jadi kalau fatwa bagaimana ikut, faham sudah kan? Padahal dah salah-salah lah, ributlah ke belakang. Lepas tu silap kita hari ni masalah tak nak ribut. Kita tak nak ribut ke belakang. Saya kadang-kadang dalam konteks ini lah, macam soalan tadi, di manakah tindakan kita? Apakah tindakan pihak-pihak berkuasa? Saya sebut sini. Pernah satu ketika masa saya menjadi ahli jawatan kuasa fatwa negeri Pulau Pinang. Saya pernah jadi ahli jawatan kuasa fatwa Pulau Pinang. Ya. Berdasarkan risalah yang kita cakap tadi, daripada risalah yang dikeluarkan pertama tiang agama, juga nanti hadis ini. Yang kedua salat al-sunnah jemaah menyeleweng. Lepas itu dikeluar risalah yang ketiga, apa dia? Al-sunnah wal jemaah dan Syiah adalah kesian, kita haramkan. Dia keluar yang keempat. Yang keempat baru ada penulisnya dan gambar orangnya. Kasih ramai 1, 2, 3 tak ada nama penulis, tak ada nama penerbit. Yang keempat yang berjudul kelima antara Ahlussunnah wal Jamaah dan Quran, ditulis oleh Qasim bin Ahmad, ada gambar dia. Maka berdasarkan ini kita buat fatwa. Dan fatwa mengatakan kita minta pihak berkuasa tangkap orang yang tidak ambil tindakan. Itu tahun 80-an tuan-tuan, sampai sekarang apa? Boleh faham tak soalan itu? Boleh faham tak? Sama dengan Syiah, macam-macam cadangan daripada pihak-pihak NGO, pihak-pihak kenderaan supaya tindakan diambil. Ada tindakan diambil? Tak juga. Habis. Apa masalahnya? Ini soalan tadi itu. Kalau tuan kata saya ada orang yang rapat dan pihak berkuasa agama, kalau seorang rapat saya boleh buat, orang pihak agama tak boleh buat, kenapa saya boleh buat apa? Maka sebab saya katakan, macam kita katakan sistem Islam, ya? Yang saya sebut tadi kan, yang nak buat agenda dia nak menentang poligami tadi, kita cadangkan, paling tidak tutupkan. Satu hari ini kita dah blacklistkan atau pendapatarannya, tapi sekarang masih bergiat itu. Kita bercadangkan, tapi nak bercadangkan siapa dia? Kenapa tak bercadangkan? Sebab payung mereka besar. Jangan hujan ribut tak terbias. Boleh faham? Sudah, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan nak selamat, cari payung besar. Bila payung besar, jangan hujan ribut pun tak terbias. Selamatlah. Inilah masalah kita pada hari ini. Kadang-kadang saya tengok dia, macam kita kata isu Wahabi, isu Syiah, isu ajaran sesat. Kadang-kadang kita dengar pihak-pihak berkuasa agama dia kata apa? Bahawa kita sedang pantau. Berapa lama nak pantau? Bukti dah ada. Bukti terang-terang jelas, nak pantau apa lagi? Tapi kami sedang pantau. Jadi akhirnya pantau lah. Nama pelanggan? Apa jadi? Saya tahu. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Wallahu a'lam. Dia ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin menanyakan tentang fenomena baru pada hari ini, iaitu tentang mendapatkan informasi daripada internet dan sebagainya. Jadi banyak fahaman-fahaman baru yang kita dapat, information semua daripada internet. Contohnya adalah Al-Quran, versi yang dikatakan Turul Furqan, yang mempunyai 79 surah kan, dengan surah-surah yang baru, dan juga ada hadis dan sebagainya. Jadi apa nasihat Ustaz ataupun dalam menggunakan gadget-gadget baru ni dalam kita mendapatkan ilmu? Ya, baik, terima kasih. Saya nak jawab senang saja. Dia tajuk kita pun pilihanku hanya satu. Hari ini timbul ustaz-ustaz gadget ni bahaya. Dia ustaz gadget ni bahaya. Kita kata siapa dia? Benarkan dia ustaz? Siapa beri tanda ustaz? Sebab kita buka dalam Facebook, kita buka dalam internet, masya-Allah ustaz-ustaz gadget ni. Macam-macam fatwa dia keluar ni. Maka sebab itu kita tak spesifik ikut semua fatwa-fatwa ini. Dan kalau betul-betul dia ustaz tak ketua, bagus terang-terang, cakap terang-terang. Pendapat saya gini. Okey, cakap terang-terang. Jangan keluar dalam gadget. Dalam gadget masalah. Kita buka internet, buka dalam Facebook. Ya Allah. Menurut saya, balik layar sana.
Baru saya tak ada Facebook dan saya akaun saya, malas saya layan. Ustaz-ustaz gadget dia tak tahu siapa dia. Kadang bukan kenal siapa pun. Betul ke ustaz? Wallahualam. Tapi keluar pendapat, keluar fatwa baca seorang ustaz. Jadi kesimpulan saya kata tak usah dengar. Kalau tuan-tuan nak baca juga dalam Facebook dan internet, baca, tapi jangan pilihan hukum hanya yang betul dengan sunnah jemaah terima, tak betul kita tolak tu habis cerita. Kalau ustaz gadget dia pun tak boleh tayar sangat. Kadang berita-berita mereka terima pun tak pada mana wallahualam keluar. Terima keluar. Itu bahayanya gadget itu. Maka sebab itulah senang. Saya kata tajuk kita pilihan hukum hanya satu. Aku pahaman Ahlussunnah wal Jamaah bermazhab. Betul pendapat aku terima, tak betul kalau tersyak, itu tak tanya ustaz mazhab Syafi'i. Kalau hari ini tuan-tuan saya cakap tadi lah, kita dihidang dengan berbagai-bagai pahaman, kita dihidangkan berbagai-bagai tak tahu lah berbagai fakta-fakta yang kadang-kadang tak tahu sumber mana. Maka sebab itu tajuk kita pilihan hukum hanya ini yang tadi bagus. Terima kasih kepada bagi tajuk ini. Pilihan hukum hanya satu. Aku pegang dengan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah ikut mazhab. Jangan ada cerita. Jangan cakap banyak. Bila cakap biar. Okey? Boleh ya? Mudah-mudahan insya-Allah selamat kita. Hari ini masih besok tak tahu lagi. Minggu depan tak tahu, tahun depan tak tahu lagi. Maka sebab itu dalam keadaan hari ini pilihanku hanya satu, iaitu saya bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah, bermazhab Syafi'i. Okey? A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا ونرضى بما قسمت لنا يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Sekian aku lakukan hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Yang benar, yang betul semua daripada Allah. Yang salah, yang silap itu daripada kelemahan diri saya. Sekian saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.